Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan KSSM tingkatan 5 dalam bab 6 fungsi trigonometri. So, video kali ini kita nak bincang subtopik 6.3 graf fungsi sin, cos dan tangent. Okay? Ini adalah video bahagian yang ketiga. Sambungan daripada video yang lepas ya. Okey. Apa yang kita nak bincang hari ini ialah macam mana kita nak menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan kaedah graf. Okey. Dalam slide ini, cikgu tunjukkan satu graf trigonometri yang biasa. Y sama dengan sin X. Okay? Dah biasa tengok kan? Okey. Bila kita kata penyelesaian menggunakan kaedah graf ni, ini bermaksud kita akan ada satu graf trigonometri dan satu lagi graf yang lain dilukiskan ataupun dilakarkan pada graf yang sama. Okay, jadi bilangan intersection, persilangan antara dua graf itulah yang dikatakan bilangan penyelesaian. Di sini ada tulis bilangan penyelesaian ialah bilangan titik persilangan antara dua graf tersebut. Okay, ada dua graf, satu graf trigonometri dan satu graf yang tertentu. Jadi persilangan antara kedua-dua graf itulah dia bilangan penyelesaian. Baik, kita tengok contoh soalan. Soalan yang pertama, lakarkan graf Y sama dengan 4 tangent X tambah 1 untuk X di antara 0 dengan pi. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan 4 pi tangent X sama dengan negatif X untuk nilai X di antara 0 dan pi. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. So, kita tengok apa arahan-arahan dia, kita kenal pasti semula. Mula-mula diminta kita lakarkan graf. Graf yang mana? Graf Y sama dengan Y sama dengan 4 tangent X tambah 1. Okey. Sekejap Dekat sini cikgu ada tulis. Satu kala untuk 0 hingga pi ni ialah maklumat daripada sini. 4 tangent X. Tangent X maksudnya kita punya ni satu je. P dia adalah 1. Bila tangent X, kita dah belajar untuk graf tangent, satu kala dia memang di antara 0 hingga pi. Okay? Jadi dekat sini, memang dia minta 0 hingga pi, maka kita akan lukis graf tangent itu satu kala sahaja. Okay, jadi kita lukis dulu. Kita lukis paksi. Ada paksi X dan paksi Y. Kemudian untuk graf tangent, kita lukiskan asymptot dia. Okay. Kenapa kita lukis asymptot kita? Sebab kita tak nak garis graf kita tu nanti bersilang dengan paksi. Kan dia tak boleh bersentuhan kan? Maksudnya sebab dia infinity, dia tidak boleh bersilang. Dia tidak boleh melepasi garis asymptot itu. So dekat sini maksudnya kita lukislah. Satu kala kan, jadi bila lengkap satu kala ni maksudnya daripada 0 hingga pi. Maka yang tengah-tengah ni kita boleh terus letak pi per 2. Okey, belum habis lagi. Graf ini 4 tangent X tambah 1. Bila tambah 1 bermaksud kita kena naikkan 1 unit. So, 0 ni akan naik jadi 1. Sini pun dia bersentuh dekat 0. 0 kan, paksi X dia 0, paksi Y dia 0, dia akan naik menjadi 1. Kat situ, naikkan, kita liftkan graf tersebut, kita angkatkan dia naik 1 unit. So, inilah graf kita dah jadi. Okay, seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, paksi ni juga lakarkan satu garis lurus yang sesuai. Okay, maksudnya kita kena buat apa? Kita kena buat satu garis lurus
untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan ni. 4 pi tangent X sama dengan negatif X pada julat yang sama. Okey, 4 pi tangent X sama dengan negatif X. So, mana persamaan garis lurus dia ni? Kita tak nampak kan? So, kalau kita nak buat persamaan garis lurus, biasanya mesti ada Y lah. Sama macam ni, mesti ada Y sama dengan apa. Betul tak? Jadi, kita akan sesuaikan persamaan yang diberi ni dengan persamaan yang di atas. Okay, apa yang cikgu buat kat sini ialah sekarang ni kita nak samakan, nak jadikan dia Y, kita tengok persamaan ni. Okay, 4 tangent X. Tapi dekat sini kita ada pi. 4 pi tangent X. Jadi kita bawa kita bawa pi ni ke sebelah. Jadi, bila bawa ke sebelah dia akan jadi bahagilah. 4 tangent X dia tinggal sama dengan negatif X per pi. So, kenapa cikgu tambah 1? Sebab kita nak sesuaikan dengan yang atas ni. Persamaan yang asal untuk trigo ni. Okay. Sekarang kita cuma ada 4 tangent X. Sedangkan untuk Y ialah 4 tangent X tambah 1. Jadi kita kena tambah 1 dekat sini baru kita boleh jadikan dia Y. Bila kita tambah 1 di sebelah kiri, sebelah kanan juga kena tambah 1. So dah jadi 4 tangent X tambah 1 ni kita gantikan dia dengan Y. Sebab dia benda yang sama. Bila dah jadi Y sama dengan negatif X per pi tambah 1, maka inilah persamaan garis lurus kita. Untuk plot graf, kita perlu ada jadual. So, masukkan nilai-nilai utama dia lah. X kosong, pi per 2 dan pi. Apabila X kosong, Y kita apa? So, X kita kosong, tambah 1, 1. So, untuk pi per 2, tengok sini, negatif pi per 2 per pi tambah 1. Okey. Jadi, pi dengan pi ni boleh hapus. Macam mana? Sebab, cikgu buat jalan tepi, negatif pi per 2 bahagi pi maksudnya darab 1 per pi. Jadi, negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 tambah 1 jadi 1 per 2. Untuk pi, negatif pi, okay. Ini yang tu. Ini untuk pi pula. Negatif X per pi, maksudnya negatif pi per pi. Tambah 1. Ini jadi 1 kan, negatif 1 tambah 1. So, kita akan dapat kosong. Okey. Langkah seterusnya kita plot. X kosong, Y 1. X pi per 2, Y pun 1 per 2. Apabila X kita pi, Y kita kosong. Okay. Bila kita dah plot semua ni, kita akan buat satu garis lurus dengan menyambungkan titik-titik tersebut. Jadi dekat sini, kita carilah di manakah persilangan-persilangannya. Persilangannya tentulah dekat paksi Y tersebut sebab dua-dua bernilai 1, betul tak? Lepas tu yang ni. Dua tempat persilangan antara dua graf tersebut, maka bilangan penyelesaian kita adalah 2. Kita tengok seterusnya, contoh. Ini contoh kedua. Lakarkan graf Y sama dengan sin X per 2 tambah 1 untuk 0 hingga 2 pi lah. Nilai X 0 hingga 2 pi. Seterusnya cari nilai P supaya persamaan sin X per 2 sama dengan P tolak 1 mempunyai punca-punca sama. Okay, jangan panik dulu tentang punca-punca sama ni. Tak payah panik. Settlekan graf dulu. At least kalau panik dekat sini pun nanti itu cerita lain. Kita dapatkan markah lakaran graf ni terlebih dahulu. Okay, cuba tengok. Bila dia kata sin X per 2 bermaksud berapa kalah kita tu? Kalah kita adalah separuh sahaja sebab dia adalah 1 per 2X kan? 1 per 2X. Bermaksud B kita ialah 1 per 2.
separuh skala ni adalah untuk daripada 0 hingga 2 pi. Faham tak maksud cikgu? Maksud cikgu kalau graf biasa y sama dengan sin x, skala dia 0 hingga 2 pi tu satu skala. Okay, satu skala ni daripada 0 hingga 2 pi. Ni B dia 1. Kalau B dia 2, kita akan buat 1 skala. Apa ni problem? 1 skala. And then satu lagi skala. 1 skala, 2 skala daripada sini 0 hingga 2 pi. Maksudnya dia 1 skala 0 hingga 2 pi. Kalau B dia sama dengan 2, kita akan ada 2 skala daripada 0 hingga 2 pi. So kalau setengah maksudnya sini je lah. Bentuk dia macam ni. Setengah skala 0 hingga 2 pi. Maksud dia macam tu. So boleh compare, bandingkan. Kalau setengah macam mana rupa dia, kalau satu lengkap ada atas ada bawah, kalau dua maksudnya atas bawah. Kalau separuh atas je lah. Bawah tak sampai lagi. Okay, jadi kita pun lukislah lakaran graf ni. Ada paksi X dengan Y. So separuh skala sahaja. Kemudian kita buatlah 0 hingga 2 pi tersebut. Tengah-tengah kita pi lah. Jadi situ kita punya amplitude. Amplitude kita 1 kan dekat sini kan? 1. Jadi nilai maksimum kita mestilah 1. Kita tak ada nilai minimum sebab dia separuh sahaja. Separuh skala sahaja. Okay? Tak ada nilai minimum. Kita ada nilai maksimum saja. Nilai minimum kita kosong lah maksudnya kat sini. Okay, dia tak ada yang turun bawah tu, tak ada. Okay, jadi apa lagi? Kenapa cikgu naikkan tu? Sebab kat sini ada tambah 1. Bila tambah 1 tu maksudnya kenalah naikkan 1 unit. Maksudnya daripada 0 tadi dia naik 1 unit. Jadi yang nilai maksimum tu tadi dia naik jadi 2. Okay. Sudah jadilah graf kita ni. Seterusnya cari nilai P supaya persamaan sin X per 2 sama dengan P tolak 1. So cikgu dah tulis kat sini. Sin X per 2 sama dengan P tolak 1. Okay. Dia nak supaya persamaan ini mempunyai punca-punca sama. Apa tu punca-punca sama ni? Tak tahu lagi kan? Tapi tak apa, jangan panik dulu. Jadikan dulu kita macam tadi, kita samakan dulu. Kita nak mesti dalam sebutan Y, betul tak? Nak jadikan persamaan tu mesti dalam sebutan Y. So, dekat sini sin Y ialah sin X per 2 tambah 1. Dekat sini sin X per 2 je. Jadi apa yang kita buat, kita tambahkan dia 1. Jadi sebelah kanan pun kena tambah 1. Betul tak? Jadi bila sini tambah 1, sebelah kanan tambah 1, negatif 1 tambah 1, kosong lah. Ataupun secara ringkasnya, shortcut dia, negatif 1 ni bawa sebelah jadi tambah 1 kan. Jadi sin X per 2 tambah 1 sama dengan P lah. Dah jadi sin X per 2 tambah 1. Sin X per 2 tambah 1 ni adalah Y. Sama kan? Dia sama dah. Jadi kita pun tukarkan dia sebagai Y. Y sama dengan P. Okey, jadi maksud dia kat sini, dia suruh kita cari nilai P ni. Okey. Supaya persamaan dia, Y sama dengan P ni, mempunyai punca-punca sama. Okey, refresh balik. Macam mana punca-punca sama ni, apa cerita? Katakan kita ada satu lengkung. Lepas tu ada satu garis yang memotong lengkung tersebut. Ini bermaksud kita akan ada dua punca nyata. Dua persilangan maksudnya ada dua nilai. Okey, dua nilai penyelesaian lah. Jadi dua punca nyata. Kalau macam ni, dua punca sama. Itu maksud dia sebenarnya
satu titik je lah. Dia bersentuhan satu titik saja, betul tak? Bila ada penyelesaian, biasanya ada penyelesaian tu dia akan ada pemfaktoran tu kan. X sama dengan 1, X sama dengan 1. Contoh. Dekat sini dikatakan dua punca sama tu sebenarnya satulah punca. Okay. Lepas tu kalau macam ni, tiada punca nyata. Sebab tidak ada persilangan, maka tiada punca. Kita tak tahu nilai apa yang kita nak bagi. Nombor hayalan lah kat sini. Okay, tiada punca nyata. Jadi, kita perhatikan dekat sini, Y sama dengan P, maksudnya dia merupakan satu garis lurus yang selari dengan paksi X. Persamaan Y sama dengan P mestilah garis lurus yang selari dengan paksi X. Sebab dia potong paksi Y, dapat satu nilai. Tapi nilai apakah yang membolehkan persamaan ini mempunyai punca-punca sama? Bermaksud dia sentuh satu titik sahaja terhadap graf sin separuh ni. So, bila nak kata sentuh satu titik, maksudnya mestilah Y sama dengan 2. Sebab titik maksimum ni ialah nilai maksimum kita ni ialah 2 kan. Maksudnya tak ada yang lebih tinggi lah. Dia tak boleh bersilang dah. Maksudnya kita kena ambil Y sama dengan 2 ni. Jadi garis lurus ni akan sentuh pada satu titik saja dekat nilai maksimum ni. Faham kan? Jadi paling tinggi 2. Kemudian dia akan turun balik. Maka garis lurus tersebut ialah Y sama dengan 2. Jadi dekat sini kita dapatlah nilai P sama dengan 2. Sebab persamaan ni Y sama dengan 2, maka P adalah 2. Okay? Soalan B. Dengan menggunakan paksi yang sama, lakukan graf yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi bersamaan negatif pi per X tambah sin X per 2 tambah 1 sama dengan 0. Untuk julat yang sama, X di antara 0 hingga 2 pi. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. Macam tadi juga kita kena bentukkan persamaan dia. Okey. Persamaan tadi kita dah tahu kan? Sin X per 2 tambah 1. Jadi kat sini, negatif pi per X ni kita bawa je lah sebelah. Jadi positif macam ni. Okay, yang ini kita boleh gantikan dia dengan Y. Y sama dengan pi per X. Ni Y kan? X per 2 tambah 1 ni, keseluruhan tu kita gantikan dia jadi Y. So, negatif pi per X ni kita bawa ke sebelah, dia akan jadi positif pi per X. Okey, nah diingatkan di sini, apabila persamaan, suatu persamaan tu ada X di bawah. Maksudnya X tu, pecahan dia kat bawah kan? Dia merupakan satu graf salingan. Okey, bila graf salingan, kena ingatlah macam mana rupa bentuk graf salingan. Okey. Kenapa dia jadi salingan? Sebab X tu, bila kita gunakan X sama dengan kosong, maksudnya nilai kosong di bawah kan. Apa-apa nilai pun jika kita bahagikan dengan kosong, dia akan jadi tidak tertakrif. So, infinity kat sini. So, kalau pi per pi akan jadi 1. Pi per 2 pi akan jadi 1 per 2. Maksudnya, dia 1 ke 1 per 2 ni kita dah nampak dah pattern dia menurun, betul tak? Jadi, tak. Infinity ni dia daripada atas lah. Daripada atas turun ke bawah. Dekat kosong ni, infinity dekat sini. Kita plotkan, infinity tak boleh plot. Okay. Kita paksa plot dekat pi. Pi kita 1, 2 pi kita 1 per 2 kat sini. Jadi infinity tu maksudnya dekat bahagian atas, tak tahu kat mana kan. Atas akan turun ke bawah. Dia akan jadi lengkung macam tu. Tu cikgu dah buatkan. Inilah graf salingan. Jadi berapa persilangan dia kita ada? Persilangan ni cuma ada di atas ni saja. Ada tempat lain tak? Tak ada kan. Dari sebelah sini je kan. So,
Satu je lah kita punya persilangan. Bilangan penyelesaian kita ialah 1. So, sebagai ulang kaji, cikgu cerita balik tentang graf salingan. Graf salingan ni, jika nilai dia positif, ni kan salingan tu mesti Y sama dengan A per X kuasa N. Itulah apa-apa pecahan yang bawah dia X. Okay? Kalau positif, positifnya di sini. Oops, hilang pula dia. Ni positif. Kalau dia punya persamaan ni dapat negatif, so dia dekat tempat negatif kat sini. Bawah sini dan sebelah kiri. Itu cuma ulang kaji je lah, refresh balik. Okay. Baiklah semua, cikgu harap dapat faham apa yang cikgu terangkan tadi. Sekian dahulu video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi nanti. Okay, bye-bye.